Perkara pertama dalam perlembagaan persekutuan ini adalah yang pertama adalah nama negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan. Okey. Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris. Okey. Nama Malaysia adalah gabungan perkataan Malays dan akhiran Latin Yunani iaitu ia yang boleh diterjemahkan sebagai tanah orang Melayu. Okey, yang kedua adalah negeri-negeri persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Okey, 11 buah negeri terletak di semenanjung Malaysia, manakala 2 buah negeri lagi sekarang bertukar terma panggilan sebagai wilayah, iaitu wilayah Sabah dan wilayah Sarawak terletak di Pulau Borneo. Okey, 11 buah negeri itu adalah negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu. Okey, dua buah negeri lagi yang dipanggil sebagai wilayah itu adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak yang terletak di Pulau Borneo. Okey. Okey, perlembagaan persekutuan ini tertakluk kepada Fasal 4. Wilayah-wilayah bagi setiap negeri yang disebut dalam Fasal 2 ialah wilayah-wilayah yang termasuk di dalam negeri-negeri itu sebaik sebelum Hari Malaysia. Okey, dua wilayah yang disebut dalam Fasal 2 itu adalah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya yang terletak di semenanjung Malaysia. Okey, poin yang terakhir adalah wilayah bagi negeri Selangor tidaklah termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 2 1973 dan wilayah persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan 2001 dan wilayah bagi negeri Sabah tidaklah termasuk wilayah persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 2 1984 dan kesemua wilayah persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah persekutuan. Okey, yang ini diterangkan iaitu apa yang dimasukkan wilayah persekutuan ni maksudnya negeri Sabah itulah. Negeri Sabah dan Sarawak itu disebut sebagai wilayah termasuk dalam wilayah-wilayah persekutuan. Perkara kedua yang saya akan terangkan dalam tajuk perlembagaan persekutuan ini adalah bagaimana wilayah-wilayah baru masuk ke dalam persekutuan. Okey, Parlimen boleh melalui undang-undang jika menerima masuk negeri-negeri lain ke dalam persekutuan dan mengubah sepadan mana-mana negeri. Akan tetapi, undang-undang yang mengubah sepadan sesuatu negeri itu tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan negeri itu, iaitu apa yang dinyatakan melalui undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu dan Majlis Raja-Raja. Khairul Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hafizi bin Hashim dari Diploma Syariah Islamiah. Di sini saya akan membincangkan tentang tajuk perlembagaan persekutuan bahagian pertama, negeri-negeri agama dan undang-undang bagi persekutuan. Dalam perkara ketiga iaitu agama bagi persekutuan, terdapat 5 buah fasal iaitu yang pertama ialah Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seperti yang kita sedia maklum, Islam merupakan agama rasmi yang telah tercatat di dalam perlembagaan, dan manakala agama-agama lain selain daripada agama Islam boleh diamalkan di dalam negara ini. Yang kedua, di dalam
di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam di negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri itu. Tertakluk kepada perlembagaan itu segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai ketua agama Islam tidaklah tersentuh dan tercatat. Tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya majlis raja-raja telah bersetuju bahawa perbuatan, amalan atau upacara itu patut diperluas ke seluruh persekutuan. Setiap raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai ketua agama Islam membenarkan yang di-Pertuan Agong mewakilinya. Maksudnya, raja-raja di setiap negeri merupakan ketua agama Islam di negeri masing-masing kecuali negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Akan tetapi jika terdapat satu amalan atau upacara yang berkenaan dengan majlis raja-raja, maka yang di-Pertuan Agong akan mewakili semua raja-raja lain sebagai ketua agama Islam. Yang ketiga, perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam di negeri itu. Tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Yang kelima, walau apapun jua dalam perlembagaan ini, yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan bagi masuk ini, Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu majlis untuk menasihati yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Kesimpulannya, ketinggian agama Islam dikukuhkan lagi dengan jadual keempat Perlembagaan Persekutuan. Jadual keempat adalah sumpah yang di-Pertuan Agong ketika menaiki tahta. Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan lafaz wallahi wabillahi watallahi. Kandungan sumpah tersebut antara lain adalah yang di-Pertuan Agong akan memelihara agama Islam pada setiap masa. Perkara keempat, Undang-Undang Utama Persekutuan. Di dalam perkara keempat, terdapat 4 buah fasal yang menceritakan tentang Undang-Undang Utama Persekutuan. Yang pertama, perlembagaan ini ialah Undang-Undang Utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Yang kedua, kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoalkan atas alasan bahawa A. Undang-undang itu mengenakan sekatan-sekatan ke atas hak yang disebut dalam perkara 9(2) tetapi tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu, atau B. Undang-undang itu mengenakan mana-mana sekatan yang disebut dalam perkara 10(2) tetapi sekatan-sekatan itu tidak disifatkan perlu atau suai manfaat oleh Parlimen bagi maksud-maksud yang disebut dalam perkara itu. Ketiga, kesahan mana undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau badan perundangan mana-mana negeri tidak boleh dipersoalkan atas alasan bahawa undang-undang itu membuat peruntukan berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengan Parlimen atau mengikut mana-mana yang berkenaan. Badan perundangan negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang kecuali dalam prosiding untuk mendapatkan suatu penetapan bahawa undang-undang itu adalah tidak sah atas alasan itu, ataupun A. Jika undang-undang itu telah dibuat oleh Parlimen dalam prosiding antara persekutuan dengan satu atau beberapa negeri. B. Jika undang-undang itu telah dibuat oleh badan perundangan suatu negeri dalam prosiding antara persekutuan dengan negeri itu. Yang keempat, prosiding untuk mendapatkan penetapan bahawa suatu undang-undang adalah tidak sah atas alasan yang disebut dalam fasal ketiga, iaitu prosiding yang tidak termasuk dalam perangkat A atau B. Fasal itu tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran hakim Mahkamah Persekutuan dan persekutuan berhak menjadi satu pihak dalam mana-mana prosiding itu. Dan begitulah juga dengan mana-mana negeri yang akan atau mungkin menjadi satu pihak dalam prosiding yang dibawa bagi maksud yang sama di bawah perenggan A atau B fasal itu. Baiklah,
Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.